Kelantan sebagai pengeluar sumber makanan. Sumber makanan, ya. Jadi kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala tanah yang subur, banyak tanah pertanian dan luas. Mana tanah-tanah terbiar yang boleh dibangunkan masih ada. Jadi kalau kita tengok rekod di Kelantan ini, penternak lembu ataupun kambing dan sebagainya sangat ramai. Melibatkan tahun lepas kita tengok datanya ada lebih kurang 90,000 ekor lembu-lembu yang bertebaran di seluruh Kelantan. Pelbagai jenis. Pelbagai jenis. Yang paling banyak kita telah mula semenjak tahun 1960-an lagi, itu agihan lembu pawah di Kelantan. Dia berjalan. Jadi agihan lembu pawah inilah yang memberi ruang kepada penternak kecil-kecilan, dapat seekor, 2 ekor ni, kemudian mereka ternak, akhirnya berkembang. Walaupun mereka tidak ternak ramai, paling ramainya 15 ekor gitu ya. Tapi ramai penternak, lebih ribuan penternak yang ada di seluruh Kelantan. Tapi yang lembu hybrid kita ni baru yang berdaftar sekitar 5,000 ekor. Maknanya peluang untuk kita bangunkan lagi, insya-Allah tahun ni kita rancang, kita akan adakan agihan lembu pawah dan kita tambah daripada lembu sadu biasa 50 ekor, lembu hybrid ni setahun kita, insya-Allah tahun ni kita cadar nak dapat sekali ganda, makna 100 ekor. Makna 100 orang penternak akan dapat sumbangan kerajaan untuk kita kata pembangunan ini akan menjadi lebih rancak. Kita juga ada kambing. Kambing hybrid ni, kambing sadu ni, kambing kalahari, kita kembangkan kambing bor, kambing yang timbangannya besar sikit, 80 kilo. Maknanya kambing seperti dopol pun dah mula dimasukkan dan agihkan, beberapa peternak kita telah mula. Jadi ternakan kambing dan juga biri-biri pun berkembang dengan baik di Kelantan ini dengan projek-projek kelompok yang semakin banyak. Juga untuk memastikan Kelantan ini menjadi jelapan makanan negara, kita beri tumpuan kepada pembangunan padi ini sendiri. Jadi padi ini diuruskan di bawah Kadar, di bawah Iada Kemasih Semerak, di bawah GPS dan Jabatan Pertanian. Agensi-agensi yang terlibat dengan pembangunan padi di Kelantan. Jadi oleh kerana padi ini juga ada masalah dia juga. Dia ada ancaman dia, ada banjir, ada juga kemarau dan sebagainya. Itu rutin lah yang berlaku. Tapi kita telah melihat kepada keperluan ini oleh kerana sebahagian daripada tanah-tanah padi kualiti telah diambil oleh pembangunan. Jajaran Lebuh Raya, jajaran SRL, pembangunan Bandar Baru Tunjung, rumah-rumah rakyat dan sebagainya tepi jalan ni, banyaknya menggunakan tanah-tanah pertanian. Jadi kita telah ambil inisiatif buat satu seminar untuk tingkatkan balik hasil padi ni dengan kita melihat kepada penggunaan teknologi baru, penggunaan drone, penggunaan baja-baja yang berkualiti. Di samping kita upgrade saliran-saliran dan juga infra-infra yang diperlukan supaya misalnya kawasan di bawah Jabatan Pertanian yang menguruskan padi, dia panggil kawasan luar jelapang kerana dapat tanah padi satu musim saja setahun. Jadi kita nak upgrade kawasan ini supaya menjadi 2 musim. Kawasan sudah ada tapi tak cukup infra. Jadi kita minta dengan kerajaan pusat masukkan bajet-bajet pembangunan infra melalui GPS. InsyaAllah dalam RMK yang ke-12 ini nampaknya sudah adalah sebahagiannya untuk pembangunan ini. Contoh infra tadi Ustaz, kalau boleh saya tanya. Tali air dan rumah-rumah PAM. Rumah PAM, ya. Rumah PAM. Yang sebenarnya sudah ada tapi ada yang tidak diselenggara. Tidak dibesarkan. Tak cukup saiz. Dan dengan upgrade cara baru ni, cara longkang. Longkang lebih tinggi. Ini lebih sesuai dengan pembangunan untuk mendapatkan hasil yang kita lihat. Kita ambil contoh di Sungai Besar, di Selangor, di Sekincan yang sampai 9 tan, 10 tan. Kita di Kelantan ni masih lagi average-nya ialah 5 hingga 6, 7 tan gitu saja. Jadi kita boleh tingkatkan lagi. Dan kita telah berbincang dengan di bawah lembaga Kadar ni mencari tapak-tapak baru untuk kita perluaskan kawasan bawah penyeliaan padi di bawah pemantauan Kadar ni. Dan kita telah angkat pada Kerajaan Negeri untuk diberi kelulusan lah. Kita akan tengoklah insya-Allah dengan perancangan-perancangan ini kita harapkan peningkatan hasil padi di Kelantan ini
walaupun ada tanah diambil oleh pembangunan tidak berkurang. Mana hasil semakin meningkat. Itulah data yang kita ada, walaupun ada kita kata musibah, ada diambil oleh pembangunan. Padi kita sebenarnya tidak berkurang. SSL untuk rakyat Kelantan sudah mencukupi sebenarnya. Kita ada 100 lebih kurang 110% dah sekarang padi untuk rakyat kita, mana sudah lebih dan kita boleh ekspor. Cuma target kita ialah Kelantan, Allah Ta'ala berikan satu kawasan tanah padi yang luas, dia boleh menjadi jelapang makanan kepada negara.